Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada umat Islam, dan salam sejahtera bagi orang yang bukan Islam. Saya ingin menceritakan pengalaman seram. Ini pengalaman seram kawan sekerja saya, yaitu di Institut Kemahiran Belia Negara Miri. Saya ingin menceritakan kisah benar. Kisah seram ini dialami oleh rakan sekerja saya yang bekerja di IKBN Miri, iaitu kami bekerja sebagai pengawal keselamatan IKBN pada tahun 2010 sampai 2013. Di masa itu saya bertugas pada shift siang. Kawan saya pula bekerja pada shift malam. Tugas kami untuk mengawasi pelajar IKBN agar tak membawa barang terlarang ke IKBN, itu membawa masuk ke IKBN, dan kami juga mengawal setiap pagar agar tiada pelajar yang cuba keluar secara sembunyi pada waktu malam atau siang. Saya menceritakan kisah seram ini dialami sendiri oleh pelajar IKBN masa itu dan pengawal keselamatan IKBN pada masa itu. Namun saya tak merasakan gangguan makhluk halus itu karena pada masa itu saya bertugas pada shift siang. Di IKBN kami sebagai pengawal keselamatan bertugas pada 2 shift, yaitu shift siang dari pukul 7 AM sampai 7 PM. Itu untuk saya lah. Dan shift malam bertugas dari pukul 7 PM sampai 7 AM. Itu untuk shift malam sampai pagi keesokannya. Dan untuk shift siang kami tak perlu mengunci jam. Yang mengunci jam hanyalah pekerja pada shift malam. Kalau korang nak tahu macam mana rupa jam itu adalah untuk menandakan pengawal keselamatan ada buat kerja lah, senang nak cakap. Jadi mereka gunakan jam itu. Jadi bertugas mengawal keselamatan si malam yang jadi keselamatan si pegawai keselamatan si malam yang mudah diganggu aktiviti paranormal itu dikala mereka mengunci di setiap lokasi yang ada jam digantung. Tempat jam kunci digantung biasanya di kelas pengajian, itu kelas-kelas bengkel, tujuan untuk mengunci jam itu agar untuk melihat pelajar cuba guna kelas itu pada waktu malam ataupun tak, tanpa pengetahuan tenaga pengajar iaitu cikgu mereka. Itulah tugas ataupun kami mengawal masa itu. Pada waktu malam kami mengawal setiap kelas blok-blok itu untuk menjaga setiap peralatan dalam bengkel. Lepas tu dekat KBN ini ada khusus penyelenggaraan kereta, penyelenggaraan jentera berat, penyelenggaraan kenderaan perdagangan, semburan cat otomotif, penyelenggaraan industri pemesinan, mekanikal, penyediaan makanan, penyediaan pastri, dan
hospitality. Okey, untuk hospitality tu di dalam itu ada kelas penyediaan makanan dan penyediaan pastri. Penyediaan pastri ni untuk membuat kek, bun macam tu. Macam tu lah. Okey, saya nak cerita terus kisah seram itu. Okey, kami sebagai pengawal keselamatan ada pondok khas untuk tempat kami menjaga, dan pondok itu kami gelar dia pos. Dekat AKBN ada 6 pos, 6 pondok paling depan itu pintu utama untuk pelajar keluar masuk. Lepas tu pondok 2, pondok 3. Okey, pondok 3 belakang sekali. Di hujung sekali di tangki air. Di situ ada bengkel penyelenggaraan kereta, penyelenggaraan jentera berat, penyelenggaraan kereta perdagangan dan semburan cat. Okey, pada waktu malam ini cerita kawan saya yang menjaga di pondok 3 ya, di belakang sekali. Pada waktu malam di kawasan bengkel, pada waktu malam masa dia nak kunci jam, masa tu dia lalu di kelas tu. Lepas tu tiba-tiba dia terdengar bunyi mesin tiba-tiba hidup di dalam kelas bengkel jentera berat tu. Masa tu dia terkejut lah, dia fikir ada cikgu dalam tu. Lepas tu dia tengok-tengok macam tak ada orang. Masa tu dia dah tahu dah itu memang gangguan, sebab sebelum tu ada orang cerita dah dekat dia. Jadi dia oki-toki dengan kapten. Jadi kapten suruh dengan tegur terus jalan, terus kunci jam tu, laksanakan tugas. Lepas tu kawan saya masa tu terus balik ke pondok lah dengan keadaan takut pada masa tu. Lepas tu pernah juga ada peristiwa histeria di AKBN itu, perempuan yang kelihatan dirasuk. Tapi masa itu ada ustaz merawat. Ini kisah di AKBN Miri ya. Walaupun sekolah AKBN Miri kelihatan normal jika orang lalu kat situ, sebenarnya ada juga gangguan. Saya yakin setiap cikgu-cikgu di situ pun pernah merasa. Dulu pernah kes curi berlaku di Pangsapuri, cikgu-cikgu dekat situ. Jadi masa itu mereka bergotong royong untuk menjaga. Masa itu ini saya dah lupa, tapi saya bagi metafora. Masa itu salah seorang daripada cikgu itu dia menghitung kawan mereka berjumlah 8 orang pada malam tu. Tapi selepas mereka dah selesai tugas menjaga, dah hitung lagi, tiba-tiba dia hitung orang, tiba-tiba kurang seorang. Dia cakap mana seorang lagi, kan 8 orang. Dia cakap mana ada 8 orang, semua 7 orang. Lepas tu dia dengan cikgu lain pun terus balik rumah dah. Takkan nak tunggu kalau dah macam tu kan. Okey, lepas tu cerita memang cerita di kawasan sekolah AKBN tu juga.
Masa itu kawan saya menjaga di pos 6. Pos 6 ini tidak jauh dari rumah pengarah. Pada waktu subuh tu kawan saya, ini rakan-rakan sekerja saya, pada waktu subuh tu, bukan waktu subuh, pukul 3 pagi macam tu, dia pernah merasa diganggu masa dia nak buang air. Pintu tandas di pondok 6 tu diketuk-ketuk. Masa tu dia fikir itu kapten ataupun kawan lain cuba nak ganggu lah, cuba nak buat lawak. Lepas tu masa tu dia buka pintu tu, masa tu dia kencing, dia tengok tak ada orang. Masa tu dia takut lah, dia takut. Lepas tu dia juga masa tu dia juga seorang Islam, jadi dia berdoa lah, baca ayat. Dan masa itu memang banyak gangguan lah, terutamanya dekat hospitality, tempat penyediaan makanan, penyajian dan penyediaan pastry. Di dalam hospitality tu, kalau kawan saya buka lampu tu, kalau dia dah jalan tu, lampu tu boleh tutup balik. Lepas tu dia datang, lampu tu buka balik. Lampu itu bukan rosak lah, memang lampu tu memang sentiasa baik. Kadang-kadang ada terjadinya seperti itu pasal dia buka lampu. Dia juga pernah masuk ke tandas hospitality, pernah dia dengar orang bercakap di dalam tandas tu, macam suara perempuan dengan perempuan lain sedang borak dalam tandas. Tapi masa itu dia keluar dari tandas lelaki dekat hospitality tu, dia buka pintu tandas tu, tengok dia tiada orang. Masa tu pada waktu malam. Terus dia lari, dia lari keluar, jumpa dengan kapten kami. Dia cakap dekat tandas tu tadi ada seperti suara orang. Lepas tu bila dia tengok tak ada, lepas tu mereka tahu dah itu ada gangguan. Memang seram lah kawasan IKBN tu. Bagi yang tidak tahu tu, sekarang mereka sudah tahu. Dan dekat situ juga kita mesti berhati-hati juga, jangan membuang kotoran, nanti makhluk halus itu marah. Sebab ada dulu masa saya ada perempuan terkena histeria. Histeria ini macam kena rasukan. Masa itu ada ustaz yang bantu, syukurlah pelajar itu sembuh betul tu. Itu saja cerita dari saya tentang kisah di IKBN. Janganlah takut untuk menimba ilmu, walaupun tempat itu seram, tapi ia akan menjadi pengalaman yang sukar nak dicari. IKBN ini juga sekolah dia bagus dan ada penyediaan makanan free untuk pelajar-pelajar. Dan di sekolah IKBN tu juga tak ada budak-budak nakal sangat. Kalau ada pun kena tak boleh, so boleh didenda ataupun digantung. Dulu saya security dekat situ, masa kesempatan saya tahu. Okey, itu saja dari saya, Saiful Horo. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.